Latar belakang kes Enron. Latar belakang. Enron Corporation merupakan sebuah syarikat sumber tenaga Amerika yang berpusat di Houston, Texas. Syarikat ini mempunyai hampir 20,000 pekerja dan merupakan salah satu syarikat terkemuka di dunia yang beroperasi dalam industri elektrik, gas asli, kertas dan komunikasi. Syarikat ini ditumbuhkan pada tahun 1985 yang diasaskan oleh Kenneth Lay setelah Houston Natural Gas bergabung dengan Internal. Saya akan membentangkan pihak-pihak yang terlibat. Ini merupakan Kenneth Lay. Sejak tahun 1985 sehingga 23 Januari 2002, Kenneth Lay menjadi ketua pegawai eksekutif iaitu CEO untuk Enron Corporation kecuali beberapa bulan dalam tahun 2001 kerana Jeffrey Skilling memegang jawatan pada masa itu. Dia telah mewujudkan zaman kejayaan Enron manakala dia juga merupakan salah seorang CEO dengan bayaran tertinggi di Amerika. Antara 1998 dengan 2001, beliau mendapat lebih daripada 220 juta tunai dan saham di Enron. Jeffrey Skilling, ketua pegawai eksekutif untuk Enron Financial Corporation pada tahun 1990 dan menjadi pengerusi Enron Gas Service Corp pada tahun 1991. Skilling melaksanakan strategi pelaburan yang agresif membantu Enron menjadi pemborong perniagaan elektrik dan gas terbesar. Dia juga mengalihkan perakaunan Enron daripada kaedah perakaunan kos sejarah tradisional kepada kaedah perakaunan mark-to-market (MTM). Seterusnya, Andrew Faston. Dia merupakan ketua pegawai kewangan iaitu CFO untuk Enron Corporation. Andrew Faston memberi tekanan kepada beberapa bank pelaburan di Amerika Syarikat untuk melabur dalam dananya. Manakala, dia juga mengancam mereka jika tidak membuat demikian, bank pelaburan akan kehilangan peluang perniagaan dengan Enron Corporation pada masa depan. Akhirnya, Arthur Andersen, ketua juru audit Enron. Dia bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan perlindungan, audit dan cukai kepada Enron. Arthur Andersen telah memunaskan dokumen memandang email dan fail syarikat Enron yang diperlukan bagi tujuan audit. Hai, kita hari ini akan melihat kronologi kes bagi Enron. Kes skandal Enron bermula pada Mac 2001 apabila Brittany McLean menerbitkan artikel bertajuk Is Enron Overpriced dalam majalah Fortune. Dan ia adalah mengenai pelabur secara umumnya tidak tahu bagaimana Enron memperoleh keuntungan yang dilaporkan, di mana harga sesahamnya adalah terlampau tinggi dalam masa tersebut. Apabila Enron mengumumkan bahawa Jeffrey Skilling akan menggantikan tempat Kenneth Lay sebagai CEO bermula daripada Februari 2001 dan Lay kekal sebagai Presiden. Pada Ogos 2001 pula, Skilling meletak jawatan sebagai CEO dan Kenneth Lay kembali memegang jawatan Presiden tersebut. Dalam bulan yang sama, Ogos 2001, Sharon Watkins, eksekutif kewangan bertemu secara peribadi dengan Lay untuk berbincang mengenai masalah kewangan Enron yang boleh memusnahkan syarikat tersebut. Dan pada Oktober, Enron mengumumkan sebanyak $638 juta kerugian pada suku ketiga 2001 dan penurunan $1.2 bilion ekuiti pemegang saham. Dan kemudian SEC pula melancarkan penyiasatan ke atas bahagian kewangan Enron dan akhirnya Enron mengiktiraf penyiasatan SEC tersebut mengenai konflik kepentingan yang mungkin berkaitan dengan syarikat-syarikat SPE iaitu Special Purpose Entities yang ditubuhkan oleh Festo dan Lay bersetuju untuk memberi kerjasama terhadap SEC. Kemudian, Enron memfailkan dokumen kepada SEC untuk menyimak semula laporan kewangan bagi tempoh 5 tahun terdahulu yang menyebabkan kerugian sebanyak $586 juta pada bulan November 2001. Dinergy, pesaing Enron, mengumumkan perjanjiannya untuk membeli saham Enron pada nilai 9.5 bilion. Juga pada bulan tersebut dilaksanakan. Enron menyatakan kembali pendapatannya pada suku ketiga dan menyatakan jumlah hutangnya adalah sebanyak $690 juta pada 19 hari bulan November 2001. Dan kemudian pada hujung bulan November, saham Enron menjunam kepada kurang daripada $1 dan Dinergy membatalkan rancangan pembelian bekas pesaing itu. Dan beberapa hari kemudian, Enron disediakan muflis dan ribuan pekerja diberhentikan. Dan pada Januari 2002, Enron disenai keluar daripada MISC. Berikut adalah fakta mahkamah keputusan mahkamah bagi Kenneth Lay pada 7 hari bulan Julai 2004. Beliau didakwa oleh juri atas 11 tuduhan kesalahan antaranya seperti membuat kenyataan palsu, penipuan sijil saham, pengubahan wang haram serta konspirasi dalam dokumen dakwaan. Kemudian pula beliau disampaikan kesalahan atas 6 tuduhan penipuan, pembuatan kenyataan palsu. Pada tahun 2006 Oktober, beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 45 tahun. Akan tetapi beliau meninggal dunia 3 bulan sebelum dijatuhkan hukuman.
Bagi Jeffrey Skilling, beliau dituduh atas 35 kesalahan penipuan, perniagaan dalaman iaitu insider trading, konspirasi, tetapi beliau tidak mengaku bahawa kesalahan tersebut. Pada 26 Oktober, beliau dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 24 tahun dan 4 bulan serta denda sebanyak 45 bilion dolar. Dan kemudiannya adalah mengenai Andrew Festo. Pada 31 hari bulan Oktober 2002, terdapat 78 tuduhan atas penipuan, pengubahan wang haram dan konspirasi dikenakan padanya. Dan kemudian September 2006, beliau mengaku atas kesalahan dua tuduhan tersebut dan diberi hukuman penjara sebanyak 6 tahun. Dan beliau bekerjasama dengan pihak berkuasa Persekutuan Amerika Syarikat untuk mengurangkan hukumannya. Dan akhir sekali adalah Arthur Anderson, sebuah firma perakaunan yang terkenal pada masa itu, telah didakwa atas tuduhan menghalang keadilan. Dan Arthur Anderson menyerahkan lesennya sebagai syarikat akauntan awam selepas didapati bersalah atas tuduhan jenayah melibatkan Enron. Mahkamah Tertinggi Amerika Syarikat telah menarik balik perintah larangan mengaudit kerana Arthur Anderson tidak diadili dengan sewajarnya dan Arthur Anderson kembali beroperasi secara biasa. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Selama sejahtera, saya akan membentangkan sebab kejatuhan Enron. Sebab pertama kejatuhan Enron adalah penggunaan perikanan market to market. Perikanan market to market ini boleh juga dikenali sebagai perikanan nilai saksama yang merekodkan aset atau liability pada harga pasaran semasa dalam penyata kewangan. Amalan market to market ini membawa kepada skim yang direka untuk menyembunyikan kerugian dan menjadikan syarikat kelihatan lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Dalam kes Enron, semasa Skilling memasuki Enron, dia mengalihkan perikanan Enron kepada kaedah perikanan market to market. Melalui perikanan ini, Enron mendakwa keuntungan yang dianggarkan lebih daripada 110 juta US dollar daripada perjanjian Enron dengan Blockbuster Video. Dan ini telah menyebabkan kejatuhan Enron. Yang kedua ialah entiti tujuan khas ataupun dikenali sebagai Special Purpose Entity, iaitu anak syarikat yang diwujudkan oleh syarikat induk untuk mengasingkan risiko kewangan. Walaupun banyak syarikat mengakhirkan aset kepada Special Purpose Entity, Enron menyalahgunakan amalan ini dengan menggunakan Special Purpose Entity ini sebagai tapak pelupusan untuk aset yang bermasalah supaya aset tersebut diada dalam penyata kewangan disatukan. Dan Enron juga jual aset pada harga yang terlampau tinggi kepada Special Purpose Entity-nya untuk menunjukkan bahawa terdapat laba atas jualan pada kertas Enron. Walaupun Enron mendedahkan kewujudan entiti ini kepada orang ramai yang melabur, tetapi dia gagal mendedahkan konflik kepentingan antara Enron dengan Special Purpose Entity ini. Oleh itu, dalam penyata kewangan Enron, equity direkod lebih banyak dan tanggungan direkod lebih sedikit berbanding nilai yang sebenar. Ini telah menjadikan keuntungan Enron kelihatan sangat tinggi. Di sini, isu yang terlibat adalah isu perakaunan dan pengauditan dan juga isu kesaraan. Saya akan bermula dengan isu perakaunan dan pengauditan dahulu. Dalam kes ini, kita boleh tengok bahawa juru audit Enron juga telah melanggar GAAP, iaitu Generally Accepted Accounting Principles, dan telah membenarkan syarikat untuk bermain dengan kawalan nombor. Selain itu, sebagai satu organisasi akauntan awam, Arthur Anderson telah melanggar peraturan amalan akauntan awam kerana Anderson bukan sahaja merupakan juru audit dalaman, dan dia juga merupakan juru audit luaran untuk syarikat Enron. Saya akan meneruskan dengan isu kesaraan. Dalam kes ini untuk syarikat Enron, hampir 62% jaminan yang terdapat dalam rancangan persaraan 401K adalah terdiri daripada saham Enron. Selain itu, akaun persaraan untuk pekerja telah dihapuskan dan kerugian semua ditanggung oleh pelabur. Baik, kita berada di penghujung mini presentation ini dan saya akan terangkan pengajaran yang dapat kita pelajari daripada kes Enron ini. Terdapat 6 pengajaran yang telah saya dapat daripada kes Enron ini. Yang pertama adalah peranan yang penting seperti juru audit dan perakaunan perlulah dilaksanakan secara berasingan supaya masalah fraud tidak akan berlaku pada masa akan datang. Yang kedua adalah GAAP, iaitu prinsip perakaunan yang diterima secara umum. Ianya perlu dipatuhi dengan betul supaya masalah tidak akan berlaku di masa akan datang. Yang ketiga adalah pembaharuan yang ketara dalam perakaunan dan tadbir urus perlu dilakukan di Amerika Syarikat dengan melihat secara dekat dan berkualiti supaya etika budaya perniagaan itu lebih baik pada masa akan datang.
Yang keempat adalah syarikat harus mendedahkan penyata kewangan mereka dengan lebih teliti dan dengan cara yang dapat difahami oleh pihak berkepentingan. Okey, yang kelima adalah dokumen memainkan peranan yang penting dan perlu disimpan dengan lebih baik. Dan yang terakhir sekali adalah kita memerlukan piawaian yang lebih ketat seperti Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan FASB secara substansial bagi meningkatkan tahap tingkah laku etika dalam syarikat tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih.